Apabila dia diterjemahkan dalam dunia Islam, maka ulama-ulama Islam berbeza pendapat. Boleh digunakan ke? Kita jangan peduli ke benda ni? Patutkah kita nak bahaskan akidah, nak tengok jawab benda-benda yang mereka timbulkan ini? Ulama-ulama salaf pada awalnya mereka tak suka hal ini. Al-Imam Syafi'i antara yang banyak kenyataan dia tak suka hal ini. Dan dia mengutuk ilmu kalam ini. Kerana ilmu ni hanya membawa manusia membahaskan Tuhan, cuba berfikir Tuhan di luar daripada keupayaan manusia. Kalau Tuhan kata macam ni, dia akan fikir yang lain. Jadi ini menyebabkan imam-imam dahulu menolak ilmu kalam. Ulama Islam beza pendapat. Ulama salaf tak suka. Ulama ilmu ni bawa manusia bahas tentang Tuhan di luar kemampuan manusia. Okay, kita tak nafikan benda ni benar. Awal-awal isu perbahasan yang dalam-dalam tentang ketuhanan ni bila masuk, ulama salaf kebanyakannya reject benda ni. Sebab memang betul lah. Kita bila ada kesibukan-kesibukan yang lain, tiba-tiba ada orang datang tanya soalan-soalan makrifat. Contoh, Allah di luar diri ke di dalam? Kan? Contoh, dia tak solat lagi. Kita tengah ada berperang dengan musuh, Mongol baru masuk, contohlah katalah. Ni contoh. Atau ada peperangan-peperangan ini, musuh Islam, dari dalam, dari luar. Kami pun akan kata sekarang ni, bila tengah ada peperangan, stop benda ni. Bila tengah ada serangan-serangan yang besar-besar lain, stop these issues. Cumanya bagi mereka yang kata ilmu kalam ni boleh, tapi hendak dah diserasikan. Kerana Mu'tazilah, ini Mu'tazilah, School of Mu'tazilit, atau Mu'tazilah School ini, dia muncul daripada ilmu kalam ini lah. Yang selalu saya sebut, contohnya sifat. Ilmu kalam ni dia berfikir dengan mantik Yunan. Allah ada, Allah mendengar, Allah melihat, Allah berkata-kata. Ada zat Allah berkata-kata, melihat, mendengar. Jadi manakah yang qadim, manakah yang asal? Bila mereka kata Allah itu zat Allah asal, berkata-kata asal, melihat itu asal, mendengar itu asal, Mu'tazilah kata ini telah membanyakkan yang qadim. Asal saya nak terjemah mana qadim lah. Qadim ni maksud yang asal. Dia word ni maksud yang tidak ada time, yang mula. Mula tu bukan mula maksud mula dalam bahasa Melayu ni. Yang asal. Kalau dah banyak yang asal, sama. Jadi Tuhan telah sama dengan mendengar, Tuhan telah sama dengan melihat, Tuhan telah sama dengan berkata-kata. Dia panggil ta'addudul qudama, berbilang-bilang pada yang qadim. Tak boleh, Mu'tazilah kata syirik. Habis mendengar, melihat, kata-kata, macam mana? Tuhan melihat itu sama dengan Tuhan, berkata-kata sama dengan Tuhan, mendengar sama dengan Tuhan, sama dengan zat. Zat ni pasal tu istilah baru, zat. Tapi materi ya. Ni nanti belajar ni. English kata essence. Daripada yang zat tu. Oh, kalau A sama dengan B, B sama dengan C, C sama dengan D, A sama dengan C. Apa beza mendengar dan dengan melihat? Kenapa Allah kata Sami'un Alim? Oh, mereka berdebat. Yang ni kata no, ini adalah sifat. Sifat tak sama dengan zat. Apa sifat tu qadim? Kerana ia hakikatnya zat. Perbahasan yang tak memberi manfaat. Yang hanya meletihkan akal. Yang Allah suruh bagi tahu kita Allah itu maha mendengar dan melihat. Kita hendaklah takut pada Allah kerana dia maha mendengar dan melihat. Mereka pergi bahaskan macam mana Allah mendengar dan melihat. Dan zat dengan sifat ni macam mana ni hubungan dengan Allah ni? Betul, Dr. Mazhar timbulkan isu ni, memang betul. Benda ni, we are aware of it. Mutakallimun are well aware of this. Dan mereka bahaskan kenapa we are still talking about this issue. Because there are still people talking and defending this issue. Awak nak tahu tak antara isu pertama yang timbul? Ni saya bagi kefahaman, bukan nak sibukkan awak untuk fikir pasal benda ni. Allah ada banyak sifat. Asy'ariyah kata, Sunnah kata, Allah ada sifat mendengar, sifat melihat.
So Mu'tazilah tanya kita, sifat-sifat ni kadim ke tak kadim? Ada permulaan ke tak ada permulaan? Kita kata, ada permulaan ke tak? Tak ada, azali. Adakah sifat-sifat itu zat Allah? Kita kata zaidah. Satu perkara yang bukan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia orang kata tak. Sifat adalah zat, zat adalah sifat. Ya, awak mungkin tanya, apa cerita bahas benda ni? Macam mana kita nak tahu dengan pasti dan apa manfaat dan faedahnya? Awak tahu tak, akidah ini membawa mereka kepada wahdatul wujud. Wahdatul wujud dia ada asas-asas pemikiran. Dia ada dia punya batu-batu fikiran yang akhirnya membawa kepada wahdatul wujud. Ni pegangan falasifah ni. Sebab tu Asy'ariyah betul-betul menolak benda ni. Melainkan falasifah dah tak ada. Janganlah timbulkan isu ni. Tak, dia ada at the heart of the Muslim world. They are pushing for this. Lepas tu datang pula orang macam Ibn Arabi membawa argumen yang sama. Nak diam. You nak bawa hujah Quran Sunnah saja cukup. You ingat Ibn Arabi nak dengar? Ibn Arabi mungkin kata, aku hafal Quran aku hafal hadis lagi banyak daripada kau. Give me some argument. Anyone can quote the Quran. Anyone can quote the hadith. But how do you understand this? That will show your level. Explain to us. Atur argument kamu. Di situ kita kena masuk. Dalam Quran ada kalam tak? Quran ada kalam? Kan tak berani nak jawab. Ada kalam dalam Quran. Ada penghujahan untuk mempertahankan agama Islam dalam Quran. Ada penghujahan mengkritik agama lain. Ada. Ada hujah akliyah yang Allah gunakan. Ada. Nabi ada buat begitu. Ada perbahasan tentang qada-qadar di kalangan sahabat. Ada. Jabariyah, Qadariyah, ada timbul isu? Ada. Itu isu timbul di kalangan sahabat. So ada perbahasan ini ada. Dia berlaku.